على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Selamat pagi kepada Ustaz Usman Idris dan peminat ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Ramadan 1443 Hijriah pada tahun ini. Sama-sama kita cari jalan untuk ibadat kepada Allah Taala beraneka bentuk supaya kita dapat pahala, dapat ganjaran yang manfaat dan ganjaran berganda-ganda pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, Ustaz Meh, hari ini kita sebagai udah sikit lagi dengan soal jawab. Karena insya-Allah kita akhir-akhir Ramadan kita ada soalan dan kita ada rangwan bagi peminat bersama kita. Tiap-tiap raikan hak kita, tiap-tiap pukul 11, 5 hari seminggu tu kita ada rangwan bagi orang jawab soalan. InsyaAllah hari ini Baramik Aqidatul Rasul kita, kita masih duduk dalam siam dan akidah. Laksata dengan itu tusin up. InsyaAllah itu sebagai soalan pertama itu Ustaz Amir dengan kita pendek-pendek apa terkesan puasa Ramadan kita dengan tauhid. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekali lagi. Nah, kita dalam ruangan siam wal aqidah. Nah, siam dengan akidah. Maka untuk sebagai sambungan daripada minggu yang telah lepas, maka hari ini kita buat khulasah, kesimpulan dengan bentuk soalan. Apa mengenai isi-isi bincangan yang kita sudah bagi 6 senda bentang pada minggu yang telah lepas. Soalan pertama yang ditanya tadi ialah apakah kesan puasa terhadap akidah. Itu Ustaz Nang. Ya. Alhamdulillah, seperti mana kita dah kemukakan pada minggu yang telah lepas, betapa eratnya hubungi akidah dengan puasa. Maka di antara kesan yang besar sekali yang kita dapat daripada ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ialah la'allakum tattaqun. Nah, ini kesan terbesar sekali dalam puasa. Nah, iaitu puasa saat itu suatu gedung, suatu ruangan untuk nak palit, nak buat kita menjadi orang takwa. Nah, kalau kita saat itu betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala, betul-betul ihtisab dengan Allah Ta'ala dan betul-betul ikhlas dalam puasa kita dengan Allah Ta'ala.
Ni kesan yang pertama sekali. Nah, ya tu Kesan yang kedua, kelebuakan puasa tu kepada takwa. Kelebuakan puasa tu. Proses kelebuakan puasa saat ni tu. Membawa tubik keluar dia. Allah. Jadi panggil habuat takwa. Ya. Yang kedua pula, dengan takwa saat ni tu, seperti mana ayat Quran tadi, mula-mula kepala ayat kata ya ayyuhallazina amanu. Ya. Kita boleh kesimpulan daripada ayat ni juga bahwasanya apabila kita boleh sifat takwa saat ni, berarti iman kita pun akan tambah kemah lagi. Tambah subur lagi. Ya. Tambah sempurna lagi. Ya. Kerana takwa saat itu salah satu jurusan ataupun syu'bah al-iman. Jaringan iman yang panggil yukammilu ba'duhu ba'da. Untuk nak sempurna akan setengah yang lain lagi. Ya. Ini berkaitan kesan di segi akidah. Kesan di segi akidah kita yang kita boleh dalam ayat. Dalam ayat. Kemudian kesan yang kita boleh istinbat, kita boleh buat qasarup daripada ayat tadi juga, iaitu di antaranya kita boleh juga panggil sifat al-khauf. Takut kepada Allah Ta'ala. Allah. Kerana apabila kita sanggup terima perintah buat dengan perintah Allah Ta'ala, berarti kita saat itu takut kepada Allah Ta'ala apabila kita tak buat dengan perintah yang diperintah oleh dia. Di antaranya lagi, kita saat itu al-iman bil ghaib. Kita beriman dengan benda gaib. Masuk dalam akidah juga, iaitu sifat takwa, sifat khauf. Lepas tu kita harap balasan ihtisab daripada pahala Allah Ta'ala saat ini, seperti mana doa ataupun hadis yang dibaca oleh Ustaz Anam pada pembukaan tadi. Allahumma jalna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba tu. Saat itu masuk dalam ini juga. Ini di antara kesan-kesan secara ringkas yang kita boleh daripada puasa kita yang ada hubung kait secara direct dengan akidah kita sebagai orang mukmin. Alhamdulillah Pak Meh, itulah yang kita kalau kita faham hakikat sebenar dan kita tahu usul asal puasa kita kita dengan amr daripada Allah Ta'ala kepada kita puasa, nak beri kesan kita daripada akidah kita, hebatlah dalam itu ibadat kita dan dalam itu hidup kita, insya-Allah. Sebagaimana kita nak tahqiq tauhid rububiyah pada siam Ramadan kita itu tak Meh, sebagai soalan yang kedua. Tahqiq tauhid rububiyah berkenaan dengan puasa Ramadan kita. Terima kasih. Berkaitan dengan tahqiq tauhid rububiyah, ialah ekor daripada kita jawab tadi, iaitu kita imtisal, kita patuh dengan perintah Allah Ta'ala saat itu. Maka di situ tu orang panggil kita salah satu cara kita tahqiq rububiyah Allah Ta'ala tu. Allah. Kerana sifat perintah, sifat kawalan, sifat gapo semua saat itu termasuk dalam rububiyah Allah Ta'ala. Allah Akbar. Cuma di segi ibadat kita terhadap Allah Ta'ala tu panggil boleh tahqiq di segi uluhiyah. Uluhiyah. Mana kita kata dulu saat itu. Kita puasa, sanggup puasa menurut perintah Allah Ta'ala saat itu, salah satu kita boleh tahqiq dua akidah, dua tauhid selalu dah. Allah. Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tahqiq tauhid rububiyah iaitu kita terima perintah Allah Ta'ala. Kemudian tauhid uluhiyah iaitu kita amal dengan Allah Ta'ala. Kerana salah satu nama uluhiyah iaitu tauhid ubudiyah. Ubudiyah yang masuk kepada ibadat. Ibadat, mana tahu apabila kita tahqiq rububiyah, apabila kita tahqiq rububiyah Allah Ta'ala dari segi sungguh, dari segi kawalan semua tu, lazim bagi kita kepada tauhid uluhiyah, bagian tu ubudiyah kepada ibadat kepada Allah Ta'ala. Dari segi ubudiyah Allah Ta'ala. Ubudiyah Allah Ta'ala. Allah. Maka di situlah yang nak mari ifrad
Allah Ta'ala bil ibadah wa ta'ah. Allah. Nah. Hmm. Ya. Itu secara ringkas-ringkas. Ya. Cara kita nak tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Dan bagaimanakah kita nak sepenuhkan itu apa? Dilalah siam kita tu kepada tauhid asma wa sifat. Ya. Hari ini panggil masuk dalam bahasa kita ini insya-Allah. Ya. Nah, masalah dalalah tanda-tanda kebukti di atas siam saat itu ke atas nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Memanglah, nah kalau kita tilik ayat-ayat Quran saat itu, nah pada umumnya penuh dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, Ya. maka ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan siam saat itu juga banyak berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Maka di antaranya, nah iaitu sifat al-ulu, sifat tertinggi Allah Ta'ala saat itu. Nah, kalau kita tilik kepada ayat Al-Quran, nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka kalimah unzila saat itu, nah, diturun, memanglah, nah, semua orang ada akal yang faham kata turun, dia kena mari pada tempat tinggi, turun tempat rendah. Lepas tu turun Quran daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Maka kita faham secara mafhum sini ni, mana Allah Ta'ala tertinggi. Allah Ta'ala tertinggi. Di sinilah ulama ambil kesimpulan istinbat katanya ayat Al-Quran unzila fihi Al-Quran saat itu fihi isbat sifatul ulu lillahi ta'ala. Nah, padanya boleh isbat sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Nah, ini satu. Yang kedua pula, nah, dalalah yang kedua pula iaitu sifat Allah Ta'ala di segi keampunan. Nah, al-afu. Nah, al-afu salah satu pada sifat Allah Ta'ala. Nah, di antaranya, nah, iaitu satu hadis yang Nabi pernah hajar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di mana Siti Aisyah dia pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekiranya saya, nah aku ni berjumpa dengan malam Lailatul Qadar." Nah, yang memanglah malam Lailatul Qadar ni dalam bulan Ramadan. Nah, apakah doa yang aku perlu baca padanya? Nah, maka Nabi hajar dia quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, maka kalimah afuwun dengan al-afwa sini ni salah satu pada sifat Allah Ta'ala. Nah, salah satu pada sifat Allah Ta'ala ataupun nama Allah Ta'ala. Nah, nama Allah Ta'ala. Nah, kita boleh sini dua dah. Nah, sifat dalalah sifat Allah Ta'ala dan nama-nama dia. Nah, ulu dan afu. Nah, yang ketiga pula, nah, sifat ghafur. Nah, ataupun sifat ghaffar. Nah, ataupun sifat maghfirah. Nah, maghfirah. Ini boleh jadi nama, boleh jadi sifat dua lalu dah. Maka hal ini jelas sekali. Nah, kita dah dengar semua. Nah, Ustaz dan Napung itu baca dah pada mukadimah tadi. Nah, iaitu kita boleh ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalimah ghufira sini ni, nah, menepati salah satu sifat Allah Ta'ala dan boleh jadikan salah satu nama bagi Allah Ta'ala. Nah, iaitu sifat al-afwu, sifat al-ghafur. Al-ghafur. Nah, sebab tu, nah, kalau pia-pia nak letak nama anak, nah, Abdul Ghafur boleh. Nah, ataupun Abdul Ghaffar pun boleh. Kerana al-Ghafur atau al-Ghaffar saat itu merupakan salah satu sifat dan nama bagi Allah Ta'ala. Mesti kita lebih Abdul tak apa? Kalau al-Ghafur nama Allah Ta'ala mesti kita kena buat Abdul dapat. Sebagai Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya.
Ya. Jadi dengan nama Dan Allah Ta'ala dan ya. sifat-sifat Allah Ta'ala. Dua-dua. Ya. Di antara dalalah siam lagi di atas sifat Allah Ta'ala iaitu sifat al-mahabbah. Mahabbah, ya. Sifat al-mahabbah. Ya. Kerana Allah Ta'ala kata ahabiyam ilallah siam Daud kana yasumu sauman wa yuftiru yauman. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa yuftiru yauman, ya. Puasa yang paling kasih kepada Allah Ta'ala ialah puasa Nabi Daud. Nabi Daud. Iaitu Nabi Daud dia puasa sehari, dia berhenti sehari, puasa sehari, berhenti sehari. Sini ada sebut sifat mahabbah. Begitu juga puasa saat itu, kita sama tahu kata salah satu daripada ibadat fardu yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka dalam haning, di sana ada juga panggil hadis qudsi yang Allah Ta'ala kata wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada suatu amalan yang boleh mendekati aku yang dibuat oleh hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih kasih kepada aku daripada apa yang aku fardukan. Allah. Maka puasa salah satu ibadat atau amalan yang difardu oleh Allah Ta'ala. Maka pia puasa fardu Ramadan akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka kalimah ahabba ataupun kalimah ahabbus siam tadi itu boleh isbatkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Sifat kasih saya kepada Allah Ta'ala yang ada pada hamba dia. Allah. Yang ada pada hamba dia. Satu lagi Ustaz Meh, sifat Al-Hakim. Ya. Al-Hakim, sifat Al-Hakim. Begitu juga sifat Al-Hakim ataupun Al-Hikmah. Hikmah, Hakim, hikmah makna bijaksana. Ya. Kalau kita tilik, masalah puasa saat itu seperti mana kita adalah sebut pada minggu dulu. Puasa saat itu bukan orang Islam saja puasa. Agama lain pun puasa. Juga. Di segi kedoktoran pun ada puasa. Tapi puasa dalam Islam saat itu penuh dengan hikmat. Allah. Ayat Tuhan saat itu bijaksana. Tuhan tak buat puasa Islam saat itu penuh 24 jam. Lepas tu puasa dalam Islam saat itu boleh faedah sama ada di segi akhlak, emosi kita dalam di segi tubuh badan kita, kesihatan, ke darah-darah cemar, kesihatan kita, boleh hancurkan lendir-lendir gapo semua dalam tubuh kita dan sebagainya. Boleh keluarkan panggil benda-benda cemar dalam tubuh melalui peluh-peluh kita, air liur dan sebagainya. Di sini ni panggil kita tengok sifat hakim Allah Ta'ala dalam puasa saat itu memang jelas. Hikmat yang ada pada puasa. Sebab tu kalau kita tilik lah ni, nak wiasat dengan apa semua saat ni pakai duk kaji. Apakah hakikat puasa yang ada pada kerabunkan yang dibuat oleh Islam beza gapo dengan puasa yang dibuat oleh selain pada kerabunkan hak Islam. Bomo suruh buat ambil pagi sampai petang. Supaya tak dengan puasa hak Islam saat itu kena puasa di segi hati, jiwa dan lain-lain lagi saat ni. Ni panggil nak kata hikmat yang ada sini boleh kita isbatkan satu sifat Al-Hakim bagi Allah Ta'ala. Ataupun nama Allah Ta'ala Al-Hakim. Boleh. Ya. Sama lagi tak Meh? Kemudian ya. Dua nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman. Begitu juga dalam puasa saat itu kita dapati Allah Ta'ala penuh dengan rahmat kepada hamba dia dalam puasa. Kita dapati banyak-banyak dalil, di antaranya dalil Quran sendiri, dalil hadis. Di antaranya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa seseorang saat ini kecuali sekadar dia kuasa. Ini ayat sifat rahmat Allah Ta'ala. Syariat Islam walaupun fardu bangkap, tapi bukan bangkap tai tu ada. Ia ada kuam yidjun. Ada yidjun, puasa boleh sekakna. Tak boleh buka. Sebab tu kalau kita dapati
walaupun fardu puasa saat itu merupakan salah satu rukun Islam, tapi Ya. orang tua hak tak kuasa, dia tak kena puasa tak apa. Pandai bayar Allah. fidyah. Nah, Ya. orang uzur tak kena puasa. Nah, orang Ya. mengandung, orang wepek anak pun tak dosa kalau dia tak puasa. Oh, ya, Bahkan tak orang rasa. musafir, nah, Boleh juga. boleh. Allah. Dia tak puasa pun tak dosa. Padahal Walaupun dia gagah kuasa untuk nak puasa. puasa. Gagah pun tak apa. Ni nak kata panggil kuam jidjun. Hak Islam ataupun rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Nah, harap panggil hak ni. Nah, kemudian kalaulah seseorang Islam saat itu kacau juga nak puasa sedangkan dia saat itu tak urak. Nah, siapa kena tidur penuh sehari ataupun lembek loktek. Nah, maka di situ ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celah orang buat demikian kerana seolah kata dia duk teraman dia sendiri. Nah, sebab tu Nabi kata satu kali sahabat musafir dengan Rasulullah SAW. Lepas tu sekumpul waktu panas, matahari panas terik. Nah, kalau orang tak biasa duduk di tawan Auckland, duduk Saudi, duduk Qatar sana, dia tak tahu kata panas sungguh taruh mana. Nah, udara ni sampai 50. Sampai 50, 45 biasa. Allah. Nah, cuba kita cintanakan tengok pernah taruh mana. Nah, maka didapati sekumpulan pada sahabat itu dalam musafir dengan Rasulullah musafir tadi. Siapa kena ambil tangan letak atas kepala. Nah, tak saya panas kepala. Setengah saat itu panggil pite. Allah. Nah, siapa orang kena main hurung duk payaban with dia. Nah, Nabi tanya, "Buat apa tu? Jadi lagu mana?" Nah, maka sahabat jawab kata ni demo ni tak tahan. Dan sebab dia puasa saat ni tu. Nah, maka Nabi jawab kata, "Laisa minal birri as-siyam fis safar." Kata kalau puasa dalam musafir dalam hakada era ni panggil tak ada gapo le, tak boleh pahala kali. Nah, kerana buat rohak diri sendiri. Ni nak kata mabda' rahmat. Panggil sifat rahmat Allah Taala ataupun rahim Allah Taala yang ada pada hamba dia. Nah, sebab tu satu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat rahmat saat itu. Nabi kata, "Iza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum." Kalau aku suruh perintah satu benda, maka hendaklah kamu buat sekadar kamu kuasa. Nah, perintah suruh semaya panggil cara berdiri. Kita tak kuasa nak berdiri. Tak apa, boleh semaya secara nyata boleh, takhisi boleh. Ataupun duduk boleh, tidur boleh, baring boleh. Ini ayat tak? Kuam jidjun dalam Islam. Tapi Nabi kata, "Wa iza nahaitukum anhu fala taf'alu." Ni hak kerah lu dah. Apabila aku larang sesuatu, mu jangan buat dekat. Tak ada jujun sini. Balik lari tak ada jujun. Tak ada jujun. Dia lari pakai kerak lu dah. Pakai kerak lu dah. Kerana segala benda patai lari yang dilari oleh syariat, dilari oleh Allah Ta'ala, dilari oleh Rasulullah, kita tahu lalu dah. Kata benda saat itu tak ada faedah, tak ada baik. Mudarat. Bahkan ada mudarat ada. Ya. Allah. Sebab tu, jangan buat lalu dah. Tapi, dari segi suruh buat saat itu, boleh jidjun. Nah, tak ada gapo, tak kuasa lah ni, buat semula boleh. Dan sebagainya. Ni panggil sifat rahmat yang ada pada Allah Ta'ala yang berkaitan dengan puasa. Seperti mana kita telah jelas tadi, walaupun fardu puasa, wajib puasa, tapi di sana tu ada beberapa korani anulum. Boleh kita berhenti, boleh kita tak buat, boleh kita bayar beras dan sebagainya. Sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita. Sebab tu kata Nabi SAW, hiya rukhsatun minallah. Allahu Akbar. Oh, sedap sungguh. Ya. Hiya rukhsatun minallah. Anulum, kau pon-pron. Kau pon-pron daripada Allah Ta'ala. Faman akhadha biha, ayat fahasanun wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Mana boleh? Dia bagi mabda' rahmat. Dia ambil rukhsah tu molek bagi dia. Kerana Allah Ta'ala tahu kata dia tu susah. Tahu. Dia tahu. Tapi pia nak puasa pun tak ada gapo. Tak ada gapo. Kalau pia gagah puasa boleh. Puasa boleh. Tak ada gapo. Seperti mana Rasulullah SAW sendiri, suatu musafir Nabi ni biasanya dia tak biasa buka puasa musafir dia. Allah. Kecuali
sewaktu Haji Wida dengan Fatah Mekah. Ya. Tapi dalam hal tu pun semua para sahabat dan Rasulullah puasa juga. Nah, pergi buka sewaktu nak masuk Fatah Mekah dah. Allah. Nah, begitu juga Abdurrahman bin Auf, hadiman ini buat gagah-gagah tak buka. Dan satu kali ada seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dia saat itu banyak musafir, tapi dia kuasa untuk nak puasa." Nah, sedangkan dia saat itu sahabat seorang ini dia banyak puasa, rajin puasa sama. Senar Khamis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Maka Nabi jawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau mu panggil wasa suka nak buka, buka. Kalau mu wasa suka nak puasa, pun puasa, tak ada gapo. Ya. Ini ayat ka anulum Islam saat itu. Nah, terutama kali bagi orang kuasa nak puasa sewaktu dia musafir, maka boleh dia puasa. Nah, tapi bagi orang tak kuasa nak puasa dalam waktu musafir, kalau dia duk kacau puasa lagi, maka di sana ulama kata makruh. Ya. Tapi kalaulah di sana, kalau dia kacau puasa, siapa membawa mudarat kepada tubuh dia, maka di sana siapa tangan haram pun boleh juga. Ini kita nampak bagi jelas dari segi rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia saat itu. Nah, kalau orang bukan Islam saat itu, dia tengok, oh, taraman Islam. Nah, Allah Ta'ala buat kepada Islam saat itu, dah kena buat pagi sampai pagi lah. Tapi hakikat sebenarnya sungguh bukan. Nah, puasa salah satu training, salah satu cara panggil nak apa panggil training saat itu, nak ajar. Nak ajar. Nak ajar kita bersabar. Nah, sabar dengan lapar. Nah, supaya kita saat ini apabila kita tengok orang ramai lagi panggil ikhwah kita dalam dunia ni buat tak ada makan, tak ada gapo, cuba kita mari buat supaya dia atik kita nak berasa lagu mana. Allah. Yang kedua pula sabar dari segi jiwa kita. Nah, daripada kita ada emosi, ron, mudah muih ke orang, mudah kata ke orang, mulut kita mudah ngumpat ke orang. Maka dengan puasa saat itu, dengan crop hak Islawi saat itu, nah, bahawa kita nak kata ke orang, kita ingat. Kata, kalau kita kata ke orang suatu puasa, kurang pahala puasa kita. Nah, kita tak boleh marah ke orang, kita kena sabar dan sebagainya. Semua saat itu, panggil ekoran daripada apa yang panggil faedah daripada puasa yang tolakkan daripada rahmat Allah Ta'ala tadi. Sikit Ustaz kepada peminat ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian, naya atau itulah sebagai ajaran daripada Allah SWT, sebagai terbiah ilahi, terbiah nabawi kepada hamba dia yang sanggup. Satunya dia ajar bagi kita tu sabar, bagi kita tahu atau orang susah, dan bagi kita tahu atau benda tu boleh duduk di kita, kuasa kita. Lepas tu satu lagi, dia nak tosap kita juga, kata terima ajaran, terima suruhan perintah Allah Ta'ala tu tahu qadar mana. Bagi kita kemah di segi ni, bagi orang mukmin yang sebenar tu, dia ada berdikari sendirilah di segi ibadat dia tu, bukan ikut orang. Bukan ikut orang. Bukan kita dia mau buka, kita buka hati, dia mau apa, tapi nak kata kekuasaan kita dan kita prakmen diri kita sendiri dalam hidup. Sebab tu ada soalan Ustaz Amir. Soalan dia menanya, bagi orang musafir, mana aula buka dengan puasa? Mana aula dua tu? Dia mari soalan situ. Alhamdulillah. Nah, kita masuk dalam bahasa Pekau sikit, tak ada apa insya-Allah. Malai tak ada apa, malai. Tolak daripada kita kecek tadi, maka di sana ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya pertama kali Qurani pertama. Qurani tindeng. Qurani kata puasa dengan tak puasa saat itu tidak ada kesan apa-apa di atas dia, orang musafir. Atas dia, betul. Atas dia. Maka Qurani ni di sisi ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri dan jumhur ulama kata lebih afdal dia puasa. Lebih afdal dia puasa. Kerana tak ada sakup pun dia. Mana tak ada letih pun dia. Sama ada dia puasa tak puasa pun sama, biasa. Yang musafir saat itu dengan yang puasa musafir dengan puasa duduk rumah tu super. Tak ada beza apa. Kalau kita kecil mudah gak dalam musafir nak lepas tu bel lagu Allah tak gitulah. Tak ada letih mana. Senang. Di antara alasan yang kedua dia kata kerana puasa dalam waktu saat
itu lebih afdal pada kita puasa qada luar waktu. Allahu akbar. Ha tu hebat tu, ha tu penting tu. Ha tu penting lah. Yang tiga dia kata Hmm. dia kata puasa saat ni, puasa dalam waktu saat itu dia panggil azimah. Azimah makna fardu bangkap. So kita puasa dalam bulan Ramadan. Sedangkan puasa luar waktu qada saat itu dia panggil rukhsah. Ka anulun. Sebab tu kalau kita nak mari banding dari segi pahala, dari segi cara tunai saat itu, kita buat benda azimah dengan buat rukhsah saat itu ya lebih azimah lagi. Allah daripada rukhsah. Alhamdulillah. Ni alasan panggil hak ulama kata lebih afdal puasa. Ya. Di antara dalilnya seperti yang saya sebut tadi, kata Nabi tidak kali musafir. Nah, banyakkan Nabi saat itu puasa sokmo. Puasa sokmo. Nah, walaupun dia perintah sahabat saat itu, we tak puasa bagi orang yang tak kuasa. Ya. Nah. Masalah yang kedua. Ya. Nah. Masalah yang memanglah di sana ada ulama kata afdal panggil buka puasa. Buka puasa. Kerana pertama tadi. Kerana ambil rukhsah. Alasan dia hak tadi. Pertama kali hadis yang kita baca tadi, Nabi kata laisa minal birri as-siyam fi safar. Nah, tidak ada faedah, tidak baik ke puasa di safar. Tapi di sana kita dapati ada hikkan dia. Bukan semata-mata Nabi kata itu tak. Yang kedua pula dia iktimad di atas hadis rukhsah tadi. Tanah itu buka puasa sewaktu musafir saat ni ialah rukhsah tu widah. Nah, maka pia-pia tak terima rukhsah saat itu berarti bagi tak tunai perintah Allah Taala. Tapi di sana ada jawapan bagi jumhur ulama. Alhamdulillah. Kerana yang kedua, kerana yang kalau dia puasa boleh jadi membawa kepada panggil mudarat. Kepada dia sendiri. Dan wa ia ta'rak dan sebagainya. Nah, kerana yang kedua ni boleh kata jumhur ulama lah. Mazhab Syafi'i sendiri pun kata makruh. Dia puasa. Nah, dia kena ambil rukhsah yang diberi oleh Allah Taala. Allah rukhsah lah. Allah bagi dia. Allah rukhsah bagi dia. Alhamdulillah. Kerana yang tiga, kerana yang mudarat teruk, syadid. Nah, wak dia pete, wak dia saat itu tak khabar, apa semua ni. Pentingnya, we jadi bahaya kepada tubuh. Tu hari puasa. Kerana ni, hari puasa, wajib lah dah. Ulama kata wajib dia kena buka. Allah. Hak tadi tu, aula dia ambil rukhsah. Ni wajib dia ambil rukhsah lah dah. Nah, kalau dia tak ambil rukhsah, berarti kalau dia kacau puasa, mana dia hari puasa dia. Kerana dia buat mudarat pada tubuh dia. Nah, ulama ambil hadis lain pula mari letak sini, iaitu hadis yang Nabi kata la darara wala dirara. Tak boleh buat mudarat kepada diri kita sendiri, lepas tu kita tak boleh buat mudarat kepada orang lain. Maka kalau kita kacau puasa dalam hak kita tak urak, buat tubuh kita punah, buat siapa pite pelu saat itu, maka itu orang panggil buat mudarat pada diri sendiri. Nah, termasuk dalam larangan. Wallahu ta'ala alam. Ini panggil tiga kerani bagi orang puasa sewaktu musafir. Musafir, ya. Alhamdulillah. Itulah sebagai itu ganjare, itu apa? Ajaran daripada ulama kita berkenaan dengan beberapa rukhsah, beberapa kemudahan. Maka duk di kita lah sebagai guna dan pakar untuk kita sendiri dalam hidup kita, dalam jalan kita. Baik, takmir kita pergi kepada lagi dilalah puasa dengan sifat al-qurb, sifat itu qarib. Itu qarib. Allah SWT. Dekat Allah Taala. Dekat. Maka alhamdulillah, nah sifat al-qurbu, sifat qarib, nah yang berkaitan dengan puasa saat itu. Nah, pertama kali, nah kita kena ingat bahawasanya puasa ialah salah satu ibadat. Allah. Nah, salah satu waktu masa untuk mustajab doa kita. Nah, doa kita saat itu diterima oleh Allah Taala. Nah, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda bahwasanya tiga salas dakwat mustajab. Tiga dakwah yang diterima oleh Allah Taala.
Nah, Ya. di antaranya ialah itu dakwatu as-saim. Nah, Doa. dakwah orang puasa. Doa bagi orang Doa puasa. orang puasa. Allah. Maksud doa orang puasa. Nah, Ya. sebab tu, maka berkaitan dengan doa orang puasa saat itu, Allah Ta'ala ada berfirman berkaitan dengan ni, dalam surah Al-Baqarah. Dia kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ayat ni kita pernah baca dah pada minggu dulu. Ya. Apabila seorang hamba-Ku saat ni, hamba-hamba-Ku minta berdoa kepada aku, fa inni qaribun. Maka hendaklah yang ingat kata, aku saat itu duduk dekat ya. Allah. Duduk dekat ya. Duduk nanti nak timur doa kita. Uji buta watad da'i iza da'an. Aku akan jawab terima doa apabila dia berdoa. Falyastajibu li. Maka hendaklah oleh itu hendaklah dia terima panggil istijab. Bagi Allah Taala wal yu'minu bi, dan beriman dengan Allah Taala, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dia dapat jalan yang lurus. Ni kita ambil daripada kalimah qarib dalam ayat Quran ini sebagai salah satu sifat al-qurbu bagi Allah Taala terhadap orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Ayat itu seolah-olah Allah Taala nak widah, cuma kita minta so. Kita minta. Minta. Nak kata kita nak minta ke tak? Seolah tu supaya kita nak main dengan anak kita tu lah. Anak kita bagi kepak orang. Kita ada bagi nak widia dah. Tapi nak tengok tahu anak masuk kapak kita. Hak mana nak minta kita. Kita nak wid. Nak kata dekatnya. Lepas tu mudah boleh timbul lalu dah. Seolah tak gitulah. Lebih lagi doa bagi orang puasa dan dalam bulan Ramadan al-Mubarak pada tiap-tiap bulan insya-Allah. Ya. Sama lagi. Ya. Hak saning tu panggil balik Allah Taala. Dia sebut kata dia dekat dengan hamba dia. Tapi balik kita sebagai hamba saat itu ada juga dengan sebab puasa saat itu kita juga boleh pergi cari dekat dengan Allah Taala juga. Allah. Iaitu di antaranya hadis qudsi yang Allah Taala berfirman kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Kita baca tadi. Itu baca tadi ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dan hingga akhir hadis. Dia kata cara taqarrub, cara kita nak mendampingi, cara kita nak kelacit Allah Taala ialah iaitu kita buat amalan-amalan fardu dan begitu juga amalan-amalan sunat. Di antaranya kita puasa siang hari Ramadan, lepas tu kita baca Quran, kita qiyamul lail, kita doa, zikir pagi, semua saat itu amalan dalam bulan Ramadan saat itu boleh membawa diri kita lebih dekat lagi dengan Allah Taala. Allah. Itu sebagai sambung. Itu sebab-sebab al-qurb ada berapa itu Ustaz Mel berbilang lagi? Boleh? 1 2 3. Sebab al-qurb lagu mana tu? Tak faham soalannya. Dalam bulan Ramadan, tahqiq kita sebagai hamba Allah Taala yang rapat kepada Allah Taala tu dengan beberapa sebab. Maksud amalan boleh dekat dengan Allah Taala. Ya, amalan boleh dekat dengan Allah Taala tu. Maka amalan yang boleh kita dampingi Allah Taala saat itu penuh dalam bulan Ramadan. Pertama kali iaitu amalan puasa kita. Yang dua, tilawah baca Quran kita. Yang tiga, zikir kita. Yang keempat, doa kita. Kerana Tuhan janji dah kata itu dakwatus saim mustajab. Yang kelima, qiyamul lail kita. Lepas tu yang keenam pula apa lagi? Iftar as-saimin. Kita pakai buka puasa kepada orang. Di antaranya lagi ulama tambah lagi iaitu kita keluar zakat. Keluar zakat ataupun sedekah dalam bulan Ramadan.
Nah, kepada orang semua saat itu. Nah, lepas tu di antaranya lagi gapo dia? Kecek Makan baik. sahur. Makan sahur. Nah, Tak ambil. Makan sahur. di antaranya makan Masuk sahur. dalam. Ya, makan sahur. Masya Allah. Makan sahur. Nah, Semua kecek tu. baik dengan orang semua saat itu. Panggil ranting-ranting cawangi yang boleh takarrub kita dengan Allah Ta'ala. Nah, mana tu semua hak tak mai ayat saat itu seolah tak kicekam dalam Ramadan kita dalam bulan ni yang kita patut buat. Kicekam raiwan dalam Ramadan kita. Allahu akbar. Nah, Allah. Ya. Nah, kadang-kadang tapi kena, semua saat itu semua saat itu berkaitan dengan ihtisab. ihtisab. Allah. Ikhlas Allah Ta'ala. Ya. Dan ihtisab dengan Allah Ta'ala. Dua syarat asasi dalam amalan Ramadan saat itu. Ada kait dalam hadis Nabi. Seperti mana dalam hadis kata, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Begitu juga kita mafhum hadis tadi, wa man qara'al Quran imanan wa ihtisaba. Dari situ semua saat itu semua. Nah, iftar saim pun kalau ada imanan wa ihtisaba, insya-Allah benda-benda lagu ini akan bawa kita sana itu lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dengan masa ada lagi sekadar 10 minit tak mai, kita sebagai tahqiq itu panggil tu sifat yang lagi Allah Ta'ala dengan siam kita ada as-samadu wal ghina wal qayyum. Ya. Dengan sifat-sifat. Ya, alhamdulillah. Ya. Di antaranya lagi, kita dalam semaya kita saat itu, kia mulai kita saat itu, terutama dalam witir kita, kita selalu baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka hak ni salah satu panggil benda yang digalak supaya kita baca dalam semaya witir. Walaupun baca ayat lain boleh, tapi Nabi duk mulazamah hak ni semua. Maka kita dapati dalam surah Ikhlas tadi itu ada kalimah as-samad. Satu sifat Allah Ta'ala. Di sini maksud as-samad tu apa dia? As-samad ialah benda boleh kita pasal makna dua. Satu, mana Tuhan saat itu berdiri dengan diri sendiri, tidak berhajat kepada yang lain. Yang lain, Mana yang kedua, segala benda yang baru, benda yang lain atau makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Kena berhajat, kena tumpu kepada Allah Ta'ala. Allahu Itu maksud as-samad. As-samad, ya. Maka apabila kita faham sifat as-samad di sini, maka kita wasa kata tubuh kita saat itu panggil rendah, hakir, hina. Tidak ada kuasa apa sikit apa pada diri kita. Segala-galanya kita kena tumpu, kena tupai Allah Ta'ala. Sebab tu digalak supaya segala-gala urusan hidup kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Setengah di kalangan para salafus salih dulu, diceritakan bahasanya satu hari garai di rumah. Garai di rumah habis. Belum pada nak pergi cari garai tu, minta dulu. Ya Allah, Allahumma aku garai aku habis. Bagikanlah garai kepada aku. Minta dulu kepada Allah Ta'ala, so Allah will garai kepada dia. Belum pada dia nak usaha pergi cari beli dan sebagainya. Pergi cari beli tu takluk. Takluk salafus salih dulu dengan Allah Ta'ala. Perasaan dia saat itu berhajat kepada bantuan tolong Allah Ta'ala. Karena kita biar nak tahu. Kita bahasa apa? Itu garai ada di kedai. Kita pergi beli star boleh? Iyalah. Kadang-kadang habis. Kadang-kadang kalau tidak ada tolongnya pada Allah Ta'ala, kita pergi kedai katuk. Misalnya. Garai habis. Ataupun duit tak ada nak pergi beli. Ataupun kita beli si ada, siapa tengah jalan jatuh. Kau tengah jalan dan sebagainya. Curi demo. Semua saat itu boleh takdir berlaku. Allahu Akbar. Allah. Itu nak kata takluk
kita dengan Allah Ta'ala, tumpangnya kita di segi sifat as-samad. Nah, satu lagi tak meh, taki saya nak bagi sifat contoh as-samad. sikit. Ya. Bagi contoh sikit lagi. Aha. Contohnya apabila kita demam, kita sakit, deh. Kita selalu ingat obat parah lalu dah. Ingat obat parah lalu dah. Ya, Deh. ya. Kalau macam moleknya kita kena ingat. Deh, doa ataupun kita baca surah Fatihah. Deh, pergi pak sakit kita baca surah Fatihah, ingat Tuhan dulu. Deh, barulah kita cari obat. Hak tu bang kita salah satu yang kita akid contoh dengan sahabat tadi, hak itu bang kita hati dia kait deh as-samad deh hajat kepada Allah Taala selalu dah. Dari segi bermula dia. Ya. Ya, sambung lagi tak meh? Ya, begitu juga dalam hari yang kita saat itu sama ada luar bulan Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan, azkar zikir kita pagi petang kita saat itu tak tertinggal daripada ayat kursi. Ya, betul. Nah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya. Maka di sini kita boleh di antara sifat Allah Taala al-hayyu. Lepas tu di antaranya sifat al-qayyum hak kita nak sudut sini. Ya, betul. Qayyum maknanya Tuhan saat itu berdiri dengan dia sendiri. Nah, lepas tu dia saat itu gagah perkasa. Nah, boleh dia saat itu nak intikam, nak denda, nak balas, tindak balas kepada hamba dia. Ya. Nah, ni saya panggil sifat yang kita boleh seduk daripada panggil amalan kita dalam bulan Ramadan, bulan puasa kita. Nah, ya, Ustaz Nang. Ya. Satu lagi sifatul ghina. Ya. Ngani deh. Sifatul ghina ni, kalau kita tengok secara umum saat ni, kita tak kena tengok panggil di segi dalil pun tak apa dah. Kita tengok di segi makan ni pada bulan Ramadan. Allah. Makan ni kita dapati, kalau luar Ramadan tu nak makan apa hari ni tak tahu nak beli ke apa, tak ada orang jual tak. Tapi masuk bulan Ramadan saat itu rezeki mari penuh-penuh. Ya. Tak tahu kata mari pihak mana. Orang tu orang wi, orang ni jumpa tengah jalan Allah dan sebagainya. Tu panggil sifat kekayaan yang ada pada makhluk, dan memanglah kekayaan yang ada pada makhluk saat ni mari mana? Ialah mari daripada Allah Al-Ghaniyul Hamid. Mari pada Allah yang maha terkaya. Maha terkaya. Di sini juga kita boleh boleh ambil sudut daripada amalan bulan Ramadan saat itu bahwasanya Allah saat itu ialah bersifat dengan sifat Al-Ghani. Ya. Al-Ghani. Ya, tak main sebagai tambahan daripada sifat Ghani Allah Taala tu dengan hakikat puasa kita. Hakikat siam kita tu yang mana Nabi kata man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatan ayyada fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah Taala tak sih benar tu. Ya. Kalaulah kita puasa tak sempurna. Ya. Dari segi salah satu segi saat itu hadis yang dibaca oleh Ustaz Adnan tadi merupakan suatu dalalah, satu tanda dalil bahwasanya walaupun Allah Taala perintah supaya hamba dia puasa, dia kata asyam li. Puasa saat itu bagi aku. Allahu akbar. Wa ana ajzi bihi, dan aku orang yang nak balas pahala dia. Tapi dalam hatu bukan berartinya Tuhan itu berhajat kepada puasa kita tak. Allah. Walaupun kita puasa dengan ikhlas tak ikhlas, maka Tuhan itu tidak perlu kepada puasa kita. Cuma maksud Tuhan itu asyam li saat itu, mana Tuhan sendiri orang nak bagi pahala kepada orang puasa. Allah. Bukan mana Tuhan berhajat kepada puasa. Sebab tu hadis yang Ustaz Adnan baca tadi, malam yada' qaula zur, pia-pia hak puasa, lepas tu tak tinggal kata-kata yang panggil buruk, kata tak juruh. Wal amala bihi, lepas tu beramal. Duk buat hak tu sama puasa, makin kok orang, kata kok orang dan sebagainya. Falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Tuhan tak berhajat alih. Mana tak kena duk puasa lagu tu. Kerana tak ada masuk dalam dengan kai hak Tuhan perintah suruh puasa. Ni salah satu dalil kata Tuhan saat itu terkaya daripada segala apa yang dibuat oleh makhluk. Walau benda saat itu kita buat untuk Allah Taala sendiri pun. Maka kalimah falaisa lillahi hajatun saat itu
Ya. Secara mafhum kita kocai saat itu kata, nah Tuhan saat itu tidak berhajat daripada puasa kita. Nah, kalaulah kita dok buat pangan tak juruh, pangan yang dilarang oleh Allah Taala. Ya. Nah, Maksud kata kalau kita tak puasa tu hari kurang tu bukan situlah. Bukan. Bukan Nah, kata sebab tu, ya. nah, salah satu dalil kata Tuhan saat itu kaya, lepas tu hamba makhluk saat itu fakir berhajat kepada Allah Taala ialah firman Allah Taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Nah, Tuhan kata, wahai manusia, hak ni khitab semua. Sama ada orang Islam, orang bukan Islam semua, Tuhan royak kata, fakmu semua saat itu orang miskin belaka. Allah. Nah, antumul fuqara ilallah. Ya. Mesti kena tupai Allah Ta'ala. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Ta'ala saat itu ialah yang terkaya, paling kaya. Yang terkaya, yang terpuji sekali. Nah, sepatut terpuji. hamba berhajat ke apa? Kena hadap kepada Allah Ta'ala. Bukan duduk minta sama makhluk. Bukan hidup minta di orang mati dah dikubur. Bukan hidup minta di pusu. Bukan hidup minta di pohon kayu. Dan sebagainya. Saya rasa cukup. Nah, dalalah puasa itu panggil dengan sifat Al-Ghani bagi Allah Ta'ala. Nah, insyaAllah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Osman Idris yang sudi beri kenyataan bagi kita pada hari ini dengan beberapa dalalah, beberapa sakut paut dengan isim Allah Ta'ala, dengan nama Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itulah hamba yang reti dan faham hakikat sebenar dalam puasa dia, dalam hidup dia, dalam jaga dia, berkenaan dengan beberapa sifat Allah Ta'ala ni. Mana tu, maka dalam puasa kita tu bertambah, itu mizan hasanah, bertambah kuat lagi, panggil tu namnak dari segi puasa kita. Kenapa? Kata kita buat dengan dalil, kita buat dengan ilmu, kita buat dengan faham sungguh. Masya Allah. Oleh itu hari ni banyaklah beberapa detik yang kita boleh ambil. Bahkan yang kita patut mari buat kira. Bahkan yang kita sebut tadi, lebih lagi benda-benda yang kita nak takarub dengan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, dalam puasa kita, dengan berbagai-bagai bentuk amalan, berbagai-bagai bentuk kicakam yang kita nak buat bersama, dan semua kita buat tu niat cita kita imanan wahtisaban. Allahu akbar. Imanan wahtisaban. Dua kali ni. Imanan wahtisaban. Dua kali ni insya-Allah kita akan dihapus oleh Allah Ta'ala mimma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu mimma taqaddama min dzambi. Oleh itu saya harap kepada peminat kita, ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian, kita mai dengar dah, kita tahu dah, kita share dan kita sapa kepada orang-orang yang kita tak tahu lagi, orang-orang yang tak sapa lagi, yang tak tahu, tak boleh bilih gapo atik puasa dia, gapo atik kicakam puasa dia dalam Ramadan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Itu sebagai satu gedung ilmu dan gedung pahala kita dalam amalan kita hari-hari, insya-Allah. Maka itu terima kasih kepada Ustaz Amir yang sudi beri kenyataan bagi kita pada hari ini, dan saya harap kepada peminat kita sama-sama kita sambung lagi pada minggu depan. Tiap-tiap hari ni hari ni kita tukar hari ni, hari Selasa sebenarnya program kita hari Rabu, esok itu tukar jadi ilmu wahyu. Kenapa? Kerana itu pihak Datuk dia ada sikit itu hijau dia. Lepas tu untuk minggu ni dia tukar, dan insya-Allah paramik akhiratul rasul kita tiap-tiap hari Rabu minggu pukul 11 hingga sampai pukul 12 pada minggu depan kita hari Rabu, insya-Allah. Maka sekadar ni pada hari ni aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat min kulli dzam wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.